Nifa. So today kita akan bukan buat unboxing, bukan buat masak, tapi hari ni kita akan tukar menjadi doktor. Doktor apa? Doktor cinta. So hari ni kita akan menjawab soalan-soalan yang telah diberikan oleh kawan-kawan I yang dekat Insta. So semalam I buat macam ask me question. I tanya diorang apa yang diorang nak tahu tentang cinta, ataupun apa yang diorang teringin nak tahu tentang partner diorang. So I akan menjawab, I akan cuba untuk menjawab semua yang diorang dah tanya. Banyak juga soalan yang dapat, lebih daripada 20. So kita akan pilih dalam 10 soalan je. Kita akan pick random mana yang I rasa I boleh jawab. And disclaimer, ni semua jawapan I adalah berdasarkan apa yang berlaku di sekitar I, berdasarkan pengalaman I sendiri, pengalaman kawan-kawan I, dan apa yang terjadi dekat sekitar I. So kalau ada yang korang rasa tidak bersetuju, tak apa, sebab ini adalah pendapat sendiri. So korang ada pendapat korang sendiri. Just I akan cuba untuk rungkai apa yang terjadi sebenarnya, ataupun apa yang menjadi tanda tanya antara korang punya pasangan ni, yang diorang ingin sangat tahu tapi diorang takut untuk bagi. Okey, kita akan teruskan kepada soalan pertama. Kenapa perempuan selalu gelabah ataupun bela masa chat dengan crush? Okey, sebenarnya macam ni, bukan perempuan je. Benda ni I tanya sendiri, classmate I, kawan-kawan boy I, kawan-kawan lelaki I, dorang pun even gelabah juga kalau dorang tengah chat dengan crush dorang. Okey, ini adalah perkara biasa. Okey, bagi I ini adalah perkara biasa. Sebab ni adalah sikap semula jadi. Bila, okey, cuba korang bayangkan, korang suka dia, lepas tu tiba-tiba dia chat korang, korang chat dia, dia balas chat korang. So korang akan jadi macam teruja. Bila teruja, korang punya macam apa yang dekat otak korang, kat pemikiran korang terlalu lost. Korang macam macam mana nak tahu ni apa tu semua, macam tu. So benda ni adalah normal, tak payah risau. Ianya akan terjadi, boleh dikatakan terjadi dekat semua orang. Tak kira jantina, perempuan ke lelaki ke, memang benda ni perkara biasa. So kenapa perempuan selalu gelabah? Itu perkara biasa. Sebabkan keterujaan dia menjadi begitu. So kita akan teruskan kepada next question. Pandangan untuk TTM agak-agak boleh pergi jauh tak? Dia cakap macam tu, dia tanya kita macam tu. So bagi I, TTM singkatan untuk teman tapi mesra. Okey, benda macam ni ianya lebih kepada situationship. So korang suka sama suka, tapi korang tak ada macam relay yang BF, GF ke apa-apa, korang tak ada relay. So bagi I, benda ni kalau korang berdua, let's say korang TTM kan, teman okey macam ni je lah. Kalau korang, dia lelaki, kau perempuan, okey. So kalau korang dua-dua rasa dia okey, dua-dua okey, bagi I benda ni takkan ada masalah. Bagi I boleh pergi jauh. TTM boleh pergi jauh, tapi ikutlah kalau korang punya TTM tu adalah TTM yang betul-betul, maksudnya korang jenis yang serius. Korang serius to each other, korang memang suka dia, nak macam kalau boleh nak sampai kahwin lah kan. Ataupun korang just untuk buat main-main. So ikut, bagi I, pandangan I, itu adalah ikut kepada diri masing-masing. Kalau korang TTM, lepas tu korang serius, tekun serius, insya-Allah benda tu boleh pergi jauh. Tapi ikut juga kalau ada jodoh ada. So pandangan I boleh pergi jauh. Kenapa perempuan complicated? So I macam sebenarnya macam ni, I nak sokong you all perempuan, I perempuan, I nak sokong you guys. Tapi I tahu memang betul perempuan complicated. Okay, dia macam ni, dia fikir terlalu banyak. Maksudnya macam contoh, kalau lelaki, aku suka kau, so aku akan teruskan kau, aku akan terus untuk dapatkan kau, macam tu kan kalau lelaki. Kalau perempuan dia akan fikir dulu, macam mana kalau lelaki tu tak suka I?
Macam mana kalau lelaki tu ada perempuan lain? Macam mana kalau I sorang diri? Macam tu. Itulah. Dia memang macam tu. Perempuan ni dia banyak sangat negativity. Bukan nak cakap semua perempuan negativity, bukan. Tapi pemikiran perempuan memang begitu. Perempuan memang complicated berdasarkan hormon. Memang kita ada hormon perempuan yang macam tu. So perempuan dan complicated berpisah, dia ada. So tadi soalan ketiga, ambil dulu daripada ni. Kenapa orang zaman sekarang selalu sangat curang? Suka sangat caras lelaki ataupun power orang? So berkaitan curang ni, let's say like this. I selalu cakap dengan diri I ataupun dengan kawan-kawan I pun, kalau kau curang ataupun boyfriend ataupun partner korang curang, benda tu korang jangan bagi dia peluang. Bagi I macam tu. If someone tu curang, jangan pernah bagi peluang dekat orang tu lagi. Sebab kalau once dia pernah curang, dia akan curang lagi. Macam tu. Sebab apa? Curang ni adalah pilihan ya. Bukan curang ni terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba ada perempuan, ada perempuan datang, I tercurang lah you. No. Yang I cakap dekat I cakap dekat korang ya, tak kisah lelaki perempuan, macam ni. Curang adalah pilihan sendiri. Bagi I, curang adalah pilihan sendiri. So I selalunya kalau berkaitan curang, I akan nasihatkan dekat kawan-kawan I ataupun diri I sendiri, kalau someone tu curang, partner korang curang, I takkan jangan bagi peluang kedua. Sebab bagi I, curang itu pilihan. So kalau dia dah boleh pernah curang dengan kau, tak mustahil 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, ataupun bila-bila dia akan curang lagi. Maksudnya tak mustahil kalau dia akan buat kesalahan sama. Sebab curang ni terjadi atas diri sendiri. Ya betul, memang ada lelaki lain ke perempuan lain datang yang macam nak rapat-rapat. Okey, cuba korang fikir, kalau korang tak bagi ruang dekat lelaki atau perempuan tu rapat dengan korang, korang rasa dia akan terus untuk goda-goda korang ke? Tak kan? So bagi I, benda tu adalah sendiri punya pilihan. Kalau korang jujur, korang ikhlas dengan pasangan korang, korang memang cinta dengan pasangan korang, korang tak akan ada terlintas pun untuk bagi ruang dekat orang lain untuk curang. Maksudnya korang tak akan terlintas pun untuk bagi ruang dekat orang lain untuk dekat dengan korang. So bagi I, curang tu adalah pilihan masing-masing. Bukan pasal orang zaman sekarang ke orang zaman dulu, sama je zaman sekarang ke zaman dulu. Kalau curang adalah curang. Kalau curang adalah kesalahan sendiri. Korang tak boleh nak blame orang lain. Walaupun orang tu yang start dulu untuk goda korang, tapi korang yang bagi dia ruang. So curang, no. Katakan tidak kepada curang, I bantah 100%. Maksudnya 100% I akan bantah. Kalau kawan-kawan I akan pergi balik atau get back balik dekat diorang punya ex yang pernah curang dengan diorang. I cara macam ni. Cara I, kalau korang kawan-kawan I yang rapat dengan I tu, korang akan tahu I memang baik cakap. So memang macam ni. So korang kalau tak suka, korang boleh skip macam tu. So kita akan soalan seterusnya. Okay, soalan kelima. How could we know that he's the one? So ni dia macam curious lah. Okay, so I bagi penerangan. Dia macam curious. Adakah lelaki tu suka dekat dia, ataupun lelaki tu lah yang paling tepat untuk kita pilih. So ini apa yang I rasa. So, korang kena tengok, adakah masa korang susah, bukan pasal susah je, adakah masa korang tengah buruk, tengah gemuk, ataupun korang tak ada apa-apa lah macam tu, adakah diorang pun still ada dengan korang. Maksudnya contoh daripada korang susah semua, adakah dia still dengan kau ataupun tidak. Okay. So lepas tu perangai. Kalau dia boleh handle, maksudnya dia boleh terima perangai kita, baik buruk kita, so korang patut simpan lelaki macam tu. Okay. Lelaki macam tu amat susah untuk didapati sekarang. Dan bagi I, lelaki macam tu lah korang kena hargai. Sebab korang tak sempurna pun. Dia tahu dia pun tak sempurna. Tapi you know, lelaki zaman sekarang macam selalunya memilih. Bukan lelaki je, perempuan. So kalau dia nak dengan kau, kau patut bersyukur. Kau patut bersyukur dan kau kena hargai dia. Sebab dia mampu
mampu terima apa kau punya perangai buruk semua. So kita akan teruskan. Sorry sebab tadi memory card full. So sekarang dah hujan. I tak tahulah korang boleh dengar I ke tak, sebab I tak beli mic untuk kamera ni. I tak beli lagi mic. So I akan cuba cakap dengan kuat. So soalan ke-6, tadi dah soalan ke-5, lepas tu dia tergendala sebabkan memory card full. So soalan ke-6 kita akan baca ya. Soalan ke-6, apa kita nak pilih? Kenapa lelaki mula-mula je beria? Okey, sebenarnya I setuju dengan soalan ni. Kenapa lelaki mula-mula je beria? I pun I rasa macam ni. Masa dia fokus nak dapatkan korang, dia kan korbankan banyak kan. Masa dia fokus nak dapatkan korang, dia korbankan kawan-kawan diorang. Maksudnya dia more kepada korang. Dia tak spend time dengan kawan-kawan dia. Dia tak lepak dengan kawan-kawan dia, main game dengan kawan-kawan dia, macam tu. So bila dia dah dapat korang, dia macam balas dendam balik. Bukan balas dendam yang jahat, bukan. Maksudnya dia macam top up balik lah. Dia dulu masa masa mula-mula nak dapatkan korang kan, dia banyak tinggalkan benda semua kan. So lepas dia dah dapat korang, then dia top up balik apa yang ditinggal tu. So sebab tu kot I rasa. Sebab I cuba untuk tidak menjadi berat sebelah. So I akan adil untuk dua-dua, lelaki ke perempuan kan I akan adil. So apa yang I tengok dekat TikTok, dia kata macam tu. Dia kata lelaki kenapa mula-mula je beria, sebab dia kata lelaki masa fokus nak try perempuan, dia dah korbankan banyak benda. So itulah jawapan dia, sebab dia nak top up balik. So conclusionnya dia mula je beria sebab lepas dia dah dapat korang, dia akan top up balik apa yang dia dah pernah tinggalkan demi untuk dapatkan korang. Okay, so kita next question ya. Agak panas ya, makin lama soalan makin mencabar-mencabar. Okay, next question. Tak apa ke kalau partner kita ada best friend opposite gender? Maksudnya tak apa ke kalau kita punya boyfriend ataupun girlfriend ada BFF, best friend yang lain jantina. Maksudnya kalau kita, I perempuan, I ada kawan baik lelaki. Kalau lelaki tu kalau tu lelaki, lepas tu dari kawan baik perempuan. So macam ni, bagi I BFF untuk antara dua-dua ni, bagi pendapat I, bagi I tak ada masalah. Sebab I sendiri pun I ada best friend, tapi pun macam I pernah je ada boyfriend tu ni pasal I ada best friend. So macam tak ada masalah, as long as korang tahu macam mana nak jaga. Maksudnya macam jangan berat sebelah. Maksudnya kalau tu korang punya BFF, jangan macam lebihkan dia sangat sampai korang punya boyfriend boleh jealous ataupun girlfriend boleh jealous. Try to disebabkan perempuan atau lelaki yang macam ni, dia macam tak percaya pada BFF korang tu. Macam nanti dia misalkan kata, I rasakan you punya kawan BFF perempuan itu macam ada perasaan lah dekat you, macam tu. So disebabkan tu, you kena bagi lebih perhatian dekat you punya partner lah, supaya dia tak berfikiran yang negatif sampai ke situ. Sebab bagi I, benda untuk ada BFF lain jantina tak ada masalah. Sebab I sendiri pun ada BFF lain jantina. So bagi I tak ada masalah, as long as korang tahu batas-batas korang punya layanan tu dekat BFF korang macam mana. Jangan terlampau lebih, jangan terlampau macam kurang macam tu. So macam apa yang kau layan dia, sebelum kau ada boyfriend tu, cuba kurangkan sikit lepas kau dah ada boyfriend. Sebab dah tak sama dah. Dulu kau single, kau ada best friend kau je, tapi sekarang kau dah ada orang lain. Maksudnya kau dah ada boyfriend. So layanan kau kena lebih sikit dekat boyfriend kau. Macam tu. BF like gambar perempuan lain. Tak apa ke kalau jealous BF like gambar perempuan lain? Pasal soalan ni bagi I tak relevan sangat. Benda pasal like dekat social media, Twitter, Insta macam ni, bagi I benda ni takkan ada masalah pun.
Melainkan kalau korang punya boyfriend like gambar yang macam contoh perempuan tu suka dekat boyfriend korang, korang dah bagi tahu dia yang perempuan tu suka dekat boyfriend korang, tapi boyfriend korang like gambar perempuan tu juga, yang tu patut marah. Tapi kalau macam gambar perempuan-perempuan yang tak ada berkaitan, maksudnya just kawan-kawan dia ke, bagi benda tu no problem at all, boleh je. Korang tak patut jealous kalau benda yang macam tu. Tapi kalau dia like gambar perempuan yang you dah pernah bagi tahu dekat BF you yang perempuan ni ada perasaan dekat partner you tu, so you patut jealous yang tu. Sebab laki you tak bersikap, boyfriend you tak bersikap sensitif dekat apa yang korang dah cakap kat dia, macam tu. So kita akan teruskan. Apa maksud kalau dia online tapi tak reply? Ini bukan ni je, I pun pernah kena juga. Dia online tapi dia tak reply. Okay, dia ada dua jenis je. Manusia macam ni ada dua jenis. Sama yang satu, kita berfikir baik je lah. Mungkin dia online tapi tengah buat kerja ataupun apa-apa semua macam tu. Satu lagi yang jenis negatif pula, dia macam online tapi dia memang tak nak layan you. Maksudnya dia just online untuk dia nak layan kawan-kawan dia je. Maksudnya dia memang sengaja. Maksudnya macam tu. Satu online sebab dia ada bersebab, sebab dia tengah buat kerja busy. Satu lagi sebab dia memang tak nak layan you. Memang agak menyakitkan sikit je, pendam dalam, tapi itu adalah kenyataannya. Kenapa lelaki susah nak faham perempuan? Topik ni menarik. Bagi I menarik. Kenapa lelaki susah nak faham perempuan? Bagi I sebab lelaki ni kita macam ni lah. Perempuan, kita sebagai perempuan, kita suka berkias. Maksudnya macam kalau kita tengah tak ada mood kan, lepas tu macam boyfriend kita, you okey tak? Lepas tu kita akan balas okey kan. So partner kita akan rasa okey, padahal sebenarnya kita tak okey. Kita macam tu. Maksudnya kita suka berkias. Dalam ayat kita ataupun perbuatan kita, kita suka berkias. Kita tak okey, tapi sebenarnya kita kita tak okey, tapi kita cakap lain dekat dia, kita buat lain dekat dia. Sebab tu lelaki susah faham perempuan. Sebab perempuan ni I bukan nak menangkan lelaki lagi, tapi memang belum sama macam apa yang diorang fikirkan. Macam kalau kita kata okey, maknanya okey, padahal tak pun macam tu. So kenapa lelaki susah faham perempuan? Sebab lelaki dia tak tahu apa itu kiasan, macam tu. Melainkan kalau lelaki tu memang dah pandai, dah lama dengan partner dia tu, mungkin dia dah tahu dah macam asam garam apa yang ikut banyak menjadi spekulasi ya. Maksudnya macam memang soalan hangat. Apa nak buat kalau lelaki pentingkan game daripada partner? I pernah kena juga benda ni. No hate, okay. At saya dengan I okay je, baik-baik je, okay. Tak ada masalah pun. Tapi kalau macam I faham dia. I tak kisah kalau dia nak main game, as long as macam ni lah. Lelaki kalau nak main game, okay, it's okay. Sebab tu kan memang korang punya minat or hobi kan. Tapi bagi I, kalau korang nak main game, korang at least should tell your JF first. Maksudnya bagi tahu JF korang dulu. Untuk contoh 11.30 pagi ni I nak main game dengan kawan-kawan I tau. Lepas tu you bagilah masa, macam berapa tempoh masa yang you nak main tu. So tak adalah perempuan ataupun partner korang tu tunggu sangat ya. Jangan buat perempuan tunggu, sebab perempuan tak ada kesabaran tinggi. Itu keyword yang penting juga. So bagi I macam tu. Bagi I it's okay kalau korang nak main game. Benda ni tak ada masalah pun kalau korang berdua ada give and take. Maksudnya okay. So kita akan teruskan. Adakah I okay? Okay, I rasa okay. So kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. So kita sambung balik ya, sebab ada masalah tadi. Okay, kita akan terus sambung. Tadi dekat mana dah? Oh okay. So bagi I, apa yang you patut buat, jangan
you janganlah rampas lelaki orang. Maksudnya jangan rampas boyfriend, walaupun boyfriend je, tapi for me janganlah dulu. Korang janganlah rampas dia. Just kalau korang memang suka dia, korang just tunggu je. Kalau korang ada macam kalau ada jodoh dengan dia, lambat laun dia akan dengan korang juga. Tapi jangan, dia akan dengan korang juga. Tapi jangan pernah jadi orang yang rosakkan hubungan orang lain. Benda tu tak patut bagi I. Sebab yang macam I cakap, kalau korang ada kat tempat perempuan tu, apa korang rasa kalau korang punya boyfriend curang? So tak patut. So jangan. Bagi I, jangan. Cari je lelaki lain. Banyak je lelaki dalam dunia ni. So seterusnya, cinta tu bodoh, semua lelaki sama. Wow girl, aku rasa dia ni memang dah tersakiti sangat. Okay, macam mana? Cinta tu memang bodoh. Itu adalah kenyataan. Cinta memang bodoh. Tapi semua lelaki sama bagi I, tak. Sebab kita tak boleh nak cakap semua lelaki sama. Ada je lelaki yang baik, ada je yang lelaki yang sampah. So itu adalah kepada nasib masing-masing. Kalau korang pandai pilih, okey lah yang lelaki yang korang dapat. So mungkin awak punya jodoh atau awak punya pasangan the one tak sampai lagi. So sebab tu awak selalu dikecewakan oleh lelaki. So bersabar ya. Jangan risau, tak mati pun kalau ditinggalkan. Sebab bagi I benda tu adalah pengalaman. So belajar daripada pengalaman. So kita akan teruskan next question. I akan baca lagi 4 soalan je. 4 soalan, lepas tu kita akan end. Sebab I rasa video ni dah panjang. So soalan seterusnya, perempuan kalau dia suka seseorang tu, apa ciri dia? I mean perubahan dia lah gitu. Oh okey. Kalau yang ni I boleh serangkan. Kalau perempuan suka dekat seseorang lelaki tu, korang akan nampak satu, dia macam dah akan lebih bagi korang perhatian tau. Maksudnya macam contoh sebenarnya macam dia tahu korang wujud, tapi dia orang tak macam bagi attention sangat korang. Tapi kalau perempuan once dia dah suka, dia akan bagi attention. Kalau lelaki tu kan, nanti dia akan layan lelaki tu baik-baik. Maksudnya baik gila. 3, ni adik setengah je tau. Dia akan perubahan suara. Tapi ni bukan semua perempuan, tapi ada setengah perempuan je. Perubahan suara dia dekat lelaki tu akan lain. Maksudnya kalau dekat lelaki lain macam hai, macam tu. Kalau dekat lelaki yang dia suka tu, hai, macam tu. Lepas tu yang keempat, maybe cara dia komunikasi dengan korang pun lain. Maksudnya sebelum ni macam dia komunikasi okey je, tapi kalau dia suka kat korang, kalau perempuan suka kat korang, nanti dia bila dia cakap dengan korang, dia akan pandang korang punya mata macam tu. Okey, dia pandang mata ke, takkan dia malu-malu, macam tu. Perempuan kalau malu-malu, maksudnya dia suka kat korang. Tapi tak semua, tapi kebiasaannya memang macam tu. So kita akan teruskan soalan seterusnya. Kalau orang tu suka kita, macam mana nak detect? Kalau lelaki, bagi I, first kali ada 2 jenis lelaki. Satu lelaki yang nak tackle kita menggunakan cara yang sweet, ataupun satu lagi lelaki yang nak tackle kita menggunakan cara yang kasar. So cara yang sweet, mungkin dia akan macam selalu nak dekat dengan korang, selalu bagi korang hadiah macam coklat ke, takkan cakap dengan korang baik-baik ke, nak tolong korang je, dia selalu macam tu. Satu lagi jenis type of lelaki yang kalau suka perempuan tu, dia macam dia selalu cari gaduh dengan korang. Dia tak ketinggalan korang seorang-seorang. Maksudnya korang seorang-seorang, nanti ada bulan nak cek gaduh ke, dia akan buat korang sakit hati. Dia ada 2 cara je macam tu. Satu yang jenis sweet, satu yang jenis kasar. Kebiasaan kasar ni lelaki yang macam dia malu untuk luahkan perasaan dia. So sebabkan dia malu, so dia guna cara kasar macam tu. Yang mana bagi I tak ramai perempuan suka. So lelaki, perempuan suka cara yang sweet, tapi jangan sweet sangat, nanti diorang ingat korang playboy pula. Ingat perempuan banyak sensitivity. So seterusnya, macam mana nak tahu lelaki tu still suka kita and serious dengan kita if sekarang dah kurang beria? Okay, jangan mention. It's okay girl, I memang tak akan mention semua soalan-soalan ni. So bagi I, macam mana nak tahu lelaki tu still suka kita?
tengok macam mana effort dia tu. Maksudnya macam kalau yang you kata dia kurang beria, jangan mention. So bagi I benda macam ni korang patut jujur je. Korang patut tanya je betul-betul. Kalau korang malu, korang just korang just tanya. Okay macam ni, kalau korang malu, korang just bagi hint-hint je. Korang jangan terus direct tanya. Kalau korang jenis yang macam nak tahu, korang jujur je tanya dia. Check dia ke DM ke kan. Tak confirm dia terus tanya. Sebenarnya you sekarang serius ke tak dengan I? You sekarang still suka I ke tak? Macam tu. Kalau kan ke soalan terakhir, kita akan soalan terakhir. Sorry, tadi ada gangguan. So soalan terakhir dia adalah memories with toxic people. Memory, okay, I banyak je. Macam I pindah sekolah tak ada banyak sangat. Tapi kalau ikutkan, kalau orang biasa kan sekolah tu macam ada 2 je sekolah menengah, lepas tu nanti sekolah rendah macam tu je tempat sama. Tapi I lain sikit, okay. I cari pindah lah, tak banyak pun. So memories with toxic people macam ni. Korang, kalau korang ada kawan-kawan korang yang toxic, yang macam selalu buat korang rasa down, rasa macam tak ada, bila korang dengan dia korang rasa macam korang tak wujud ke, atau rasa macam korang ni tak berguna kan, tinggalkan dia macam tu. Maksudnya korang kena pergi jauh daripada grup-grup orang-orang toksik ni. Sebab benda ni boleh membuatkan korang rasa macam depressed tau. So benda ni tak elok. Hadap toxic people ni seawal umur I darjah, okay, darjah. I memang hari ni tak nak pergi sekolah, I macam menangis semua sebabkan dorang-dorang ni. So bagi I, kalau korang ada toxic punya kawan, toxic friends or toxic partner yang korang yang toxic ke, kawan-kawan korang yang toxic, bagi I korang belah je. Okay, dorang ni tak baloi tu untuk korang menangis, untuk korang habiskan korang punya harga diri. Maksud bukan harga diri, macam korang ni tak berbaloi korang punya air mata, tak berbaloi untuk korang punya diri pun. Maksudnya macam kalau korang ni tak ada pun lagi bagus macam tu. So kalau korang ada partner atau kawan-kawan toksik, korang pergi je. I recommend korang belah je, korang jauhkan diri daripada korang. Dan it's better to be single, it's better to be tak ada kawan, daripada korang ada kawan dan partner yang tak berguna, yang membuatkan korang rasa depressed, rasa tak ada harga diri semua tu. So that's all for me. Thank you sebab siapa-siapa yang okay, kemudian pula. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share and subscribe. Jangan lupa subscribe channel I. Supportlah I pun baru je lagi dalam YouTube ni. And terima kasih siapa yang tengok daripada awal video sampai habis sekarang. Terima kasih sangat-sangat. I hargai sangat korang. So kalau korang ada apa-apa cadangan untuk my next content, ataupun korang ada pendapat korang mengenai soalan-soalan tadi yang korang rasa korang tak setuju dengan I, atau korang nak tambah, korang boleh komen dekat bawah. And thank you semua. Jangan lupa, okay, subscribe channel I. Bye.